Assalamualaikum. Salam malam kliwon. Hari ini Santai Chill akan membawa anda kisah misteri di Universiti Utara Malaysia Part 2. Hari ini aku nak menceritakan kisah misteri di UUM. Kisah pada hari ini adalah kisah roommate aku. Dia sendiri yang menceritakan dan aku juga melalui detik-detik itu semasa dia merasai pengalaman misteri. Cerita dia bermula pada satu hari dia ada program di dalam kampus. Pada masa itu Dewan Pengapan Pelajar SME Bank merupakan salah satu hostel yang berada di luar kampus yang jaraknya antara 2 atau 3 kilometer daripada kampus. Pada masa itu, sahabat aku memberitahu aku yang hari itu dia akan pergi ke dalam kampus untuk menyertai satu program yang dijalankan di bawah penganjuran kolej dia. Kisah ini bermula apabila tamatnya dan selesainya program di dalam kampus itu. Semasa itu, sahabat aku berseorangan di dalam kereta. Dia pulang daripada kampus dan menuju ke Bukit Kaci. Aku pasti penuntut UUM tahu jalan nak menuju Kaci pada waktu maghrib dan malam agak scary pada batch aku masa itu. Sebab apa? Sebab pada masa batch aku tu, hutan keliling masa tu masih lagi tebal, belum ditebas. Last aku pergi pada tahun 2017, aku perasan yang hutan-hutan semua telah ditebas. Mungkin diorang nak buat penanaman ataupun ladang. So pada masa itu jalan dekat situ masih lagi scary sebab hutan ataupun kawasan-kawasan situ berbukit yang kalau kita lalu pada waktu malam, aku pasti yang mereka akan merasai satu perasaan yang sangat seram. So kejadian ini berlaku tepat pada waktu maghrib. Semasa kawan aku keluar daripada kampus itu menuju ke Bukit Kaci, jalan yang dilalui itu, saya pasti penuntut UUM tahu ada satu kedai di selekor penjuru di bukit selepas jambatan daripada kampus, iaitu sebuah kedai makan yang pada masa tu aku ingat lagi. Aku dapat nampak kedai itu beroperasi masa aku SEM pertama saja. Selepas tu aku dah tak nampak kedai itu beroperasi dan tutup. Pada masa itu sini-sini aku dan batch aku menggelarkan kedai itu sebagai kedai puaka ni yang rapid. Sebab masa ni TV3 menyiarkan satu cerita hantu pada hari Khamis iaitu bertajuk puaka ni yang rapid. So pada masa itu sahabat aku memandu kereta pada waktu maghrib. Masa itu juga sahabat aku dengar laungan azan maghrib di dalam kereta sebab masa itu berdekatan dengan, agak dekatlah dengan surau, laungan azan yang sayup-sayup tepat di selekor bukit menuju ke Bukit Kaci itu. Ya, di kedai makan belah kiri itu, kalau kita daripada kampus kita akan pasang satu bangunan lama ataupun kedai yang terbengkalai itu, kedai itu tepat dekat situ. Kawan aku tiba-tiba kereta dia berhenti tanpa sengaja. Dan dia pun masa itu pelik, kenapa kereta dia berhenti. Dan anda nak tahu apa yang berlaku? Sahabat aku nampak seorang wanita yang berpakaian lama. Seperti, kalau kita tahu, kalau orang dulu dia akan pakai tudung, tak pakai tudung macam budak-budak sekarang pakai, ataupun perempuan-perempuan sekarang pakai dengan bawah shawl. Tidak, perempuan itu pakai kain batik sahaja menutupi kepala dia, dan berpakaian batik lama seperti tahun era sebelum kemerdekaan. Apa yang berlaku pada masa itu? Kawan aku lihat perempuan itu menuju ke kereta dia dan dia terkaku dan terpaku
Sedangkan dia macam tak tahu nak buat apa. Kenapa kereta dia berhenti dekat Seleko itu pada waktu maghrib. Dia merasakan dia dikawal ataupun memang kereta itu diberhentikan dengan sengaja oleh seorang perempuan itu pada masa itu. Perempuan itu berpakaian kain batik memasuki kereta. Kawan aku duduk di penumpang belakang. Terketar-ketar tangan kawan aku pegang steering sambil memandang cermin yang nampak penumpang belakang. Pada masa itu, perempuan itu tidak mengeluarkan sebarang kata-kata, hanya senyap. So, selepas itu, kawan aku merasakan yang dia tergerak hati untuk bergerak kereta itu, untuk menggerakkan kereta itu. Sambil dia menutup cermin yang nampak perempuan tu ke atas sebab dia tak nak tengok raut wajah perempuan itu. Sebab dia kata dia tak nampak sangat raut muka wajah itu. Tapi yang pastinya dia yakin perempuan itu memang berpakaian seperti wanita lama sebelum kemerdekaan lagi. Rasa janggal juga. Mana ada lagi kita nak nampak orang-orang tua ataupun perempuan-perempuan sekarang berpakaian tudung kain batik. Dan pada masa itu, kereta itu bergerak menuju ke Bukit Kaci, iaitu Dewan Penginapan Pelajar SME Bank. Setibanya sampai di pintu pagar, secara tiba-tiba perempuan tu hilang dari pandangan mata dia. Lalu dia menuju dan parking kereta itu di Blok A SME Bank dan masuk bilik aku pada masa itu. Dan pada masa itu aku ingat lagi kejadian tu, aku baru lepas semayang, aku baru lepas solat dan aku terkejut. Muka kawan aku pada masa itu sangat pucat, sangat cemas, berpeluh, seakan-akan dikejar benda ataupun diganggu something. Dan aku tanya kat dia, apa berlaku dekat kau ni? Dia senyap tanpa mengeluarkan sebarang kata-kata. Dia senyap, dia mandi, dia semayang, lepas tu dia tidur. Keesokan harinya, kawan aku itu demam panas. Demam panas selama 3 hari. 3 hari berturut-turut dia demam panas. Selepas dia baik pada demam panas itu, baru dia menceritakan aku kejadian yang berlaku pada hari itu. Dan pada masa itu, mulai hari itu juga, aku lalu jalan nak Bukit Kaci itu dengan laju tanpa berhenti. So, kepada mereka ataupun penuntut-penuntut SME Bank, berhati-hati semasa waktu maghrib dan malam, kerana jalan itu agak bahaya kalau anda keseorangan. So, kalau anda nak dengar lagi sambungan ataupun cerita dah pengalaman misteri di UM, jangan lupa like, share dan subscribe. Bye-bye.